Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum. Jadi pada hari ini, kumpulan kami akan menerangkan tentang modul teori behaviorism untuk subjek BBD 10202 Psikologi Pendidikan daripada Seksyen 2. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Nurul Ashiki binti Jalil, Zahra Irina Iqwa binti Sahali, Nurul Azilah binti Azman, Nurul Izzah binti Muhammad Basri, Nurul Sabira Afifah binti Muhammad Safri, Afiq Nakiuddin bin Azlan, Nur Syafiqah binti Yusuf, Muhammad Raifi bin Asmadun dan Muhammad Fakhrul Nazmi bin Sulaiman. Yang seterusnya ialah pengenalan. Di dalam teori behaviorism ini terdiri daripada sinopsis, hasil pembelajaran dan subtajuk. Sinopsis, tajuk ini mengandungi definisi, sejarah perkembangan, konsep asas, tujuan, tokoh yang terlibat, kesimpulan, aktiviti pengukuhan mengenai teori behaviorism. Yang kedua, hasil pembelajaran iaitu menjelaskan definisi, tujuan dan prinsip asas teori behaviorism, mengaitkan sejarah perkembangan teori behaviorism dalam kehidupan sejagat, mengenal tujuan kewujudan teori behaviorism dan menghuraikan peranan dan sumbangan tokoh yang terlibat. Bagi subtajuk pula ialah definisi teori behaviorism, sejarah perkembangan teori behaviorism, konsep asas teori behaviorism, tujuan teori behaviorism diwujudkan, tokoh yang terlibat dan kesimpulan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zahra Irina Iqwa binti Sahali, nombor kad matriks BB210012. Hari ini saya akan menerangkan dan berkongsi berkaitan dengan definisi teori behaviorisme. Teori behaviorisme merupakan kajian saintifik mengenai tingkah laku manusia. Perubahan tingkah laku manusia boleh dilihat ataupun diukur dengan memberi fokus terhadap tingkah laku baharu yang diulang sehingga menjadi tingkah laku yang lazim. Teori behaviorisme ini menyatakan bahwa pembelajaran berlaku apabila perubahan tingkah laku daripada peneguhan dan maklum balas serta pengajaran. Teori behaviorisme menyatakan bahwa pembelajaran sebagai perubahan tingkah laku yang boleh diperhatikan, dikawal dan diramal. Teori ini mengkaji perhubungan antara rangsangan dan gerak balas apabila belajar bertindak dalam persekitaran luar. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syafiqah binti Yusuf dan nombor matrik saya ialah DB210024. Seterusnya saya akan meneruskan penerangan mengenai definisi teori behaviorisme. Selain daripada itu, teori ini juga melihat perhubungan antara tindakan pelajar dengan pengukuhan rangsangan. Teori behaviorisme ini dikenali sebagai teori tingkah laku yang amat mengutamakan pembelajaran kemahiran-kemahiran tertentu, khususnya kemahiran fizikal. Para saintis juga menganggap pembelajaran ialah suatu perubahan yang berlaku atas tingkah laku manusia berasaskan situasi-situasi yang tertentu. Dalam teori behaviorisme terdapat dua prinsip. Prinsip pertama ialah teori pelaziman klasik. Teori ini dibangunkan oleh Ivan Pavlov pada sekitar tahun 1849 sehingga 1936. Prinsip teori behaviorisme yang kedua ialah teori pelaziman operan. Teori ini dia dijalankan oleh dua orang tokoh yang berbeza, yaitu Thorndike dengan Skinner. Okey, sejarah perkembangan teori behaviorism dikenali sebagai teori tingkah laku, iaitu berasaskan dari kemahiran-kemahiran seperti kemahiran fizikal. Selain itu, teori behaviorism ini berasaskan daripada perubahan seseorang mengikut situasi-situasi tertentu. Pada tahun 1849 hingga 1936, terdapat seorang fisiologi berbangsa Rusia telah memperkenalkan teori behaviorism, iaitu Ivan Pavlov. Selain itu, teori ini juga telah melibatkan rangsangan natural dan rangsangan yang menimbulkan gerak balas untuk menghasilkan tindak balas. Serta teori ini juga mengabaikan kemungkinan proses pemikiran yang akan berlaku. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang sejarah perkembangan teori behavior. Teori behavior ini diperkenalkan oleh Edward Lee Thorndike, di mana beliau memperkenalkan teori ini bagaimana kejayaan dan kegagalan memberi kesan kepada kelakuan organisma. Beliau juga menekankan kesan pengaruh, peristiwa dan juga akibat yang membawa kesan kepada perubahan tingkah laku manusia dan juga haiwan. John Bradley Watson pada tahun 1878 hingga tahun 1958
merupakan ahli psikologi pertama yang menggunakan perkataan behavior. Kajian beliau sangat dipengaruhi oleh model pelaziman klasik Pavlov. Beliau juga mengatakan bahawa perbezaan antara manusia ialah pengalaman. Pengalaman yang baik boleh diubah menjadi pengalaman yang buruk. Tambahan beliau pula, rangsangan yang didedakan dan jenis gerak balas akan mempengaruhi pengalaman pembelajaran. Pada tahun 1938, Bruce F. Skinner 1904 hingga 1990 dalam buku terbitan beliau yang berjudul Behavior of Organism telah memperkenalkan teori pelaziman operan Skinner dengan menggunakan tikus dan juga kotak Skinner. Walaupun tikus jauh berbeza dengan manusia, namun Skinner telah mengandaikan bahawa segala konsep berkaitan dengan tingkah laku tikus boleh diaplikasikan ke atas manusia. Tambahan lagi, Bruce F. Skinner mengatakan bahawa manusia secara semula jadi dilahirkan dengan keupayaan mempelajari bahasa. Keupayaan bertutur adalah satu bentuk perlakuan manusia yang dikenali sebagai perlakuan bahasa yang terbentuk berdasarkan prinsip teori behavior. Sekian dari saya kembalikan kepada sahabat saya yang seterusnya. Assalamualaikum, nama saya Nusabira Afifah binti Muhammad Safri sebagai pembentang seterusnya. Saya akan membentangkan tujuan teori behaviorism. Teori behaviorism adalah tentang pemerhatian terhadap tingkah laku manusia meradasi masa. Tujuan pembelajaran menurut teori behaviorism adalah untuk menambah pengetahuan, manakala pembelajaran adalah aktiviti yang matematik yang memerlukan pelajar untuk menyatakan semula pengetahuan yang telah dipelajari. Seperti contoh dalam bentuk laporan, kuis ataupun ujian. Penyampaian kandungan atau perkara subjek menekankan kemahiran terpencil atau pengumpulan fakta mengikut urutan dari bahagian keseluruhan. Sebagai contoh, terdapat 3. Berkomunikasi atau membedakan tingkah laku adalah penerangan tentang pengetahuan dan kemahiran pelajar. Yang kedua, pengajaran adalah untuk mendapatkan gerak balas yang dikehendaki daripada murid yang dibangkitkan daripada rangsangan. Yang ketiga, pelajar mesti mengenali bagaimana untuk mendapatkan respon yang terbaik dalam keadaan respon dicipta. Selain itu, pembelajaran mengikut urutan kurikulum dengan ketat. Ini adalah supaya aktiviti pembelajaran lebih berteraskan buku teks maupun buku wajib dengan penekanan kepada kemahiran menyatakan semula isi kandungan buku. Seterusnya, penilaian menekankan tindak balas pasif. Kemahiran berasingan dan biasanya menggunakan ujian kertas dan pensel. Penilaian hasil pembelajaran memerlukan jawapan yang betul. Ini bermaksud sekiranya murid menjawab dengan betul, mengikut kehendak guru, ini menunjukkan murid telah berjaya menyelesaikan tugas pembelajarannya. Penilaian pembelajaran dilihat sebagai bahagian yang berasingan daripada aktiviti pembelajaran. Teori ini menekankan penilaian kebolehan individu pelajar. Seterusnya, saya Nurul Ashikin akan menerangkan tentang tokoh-tokoh yang terlibat dalam teori behaviorism. Bagi tokoh yang pertama ialah Edward Lee Thorndike, iaitu pada tahun 1874 sehingga 1949. Beliau berpendapat belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti fikiran, perasaan atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat panca indera atau suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organism untuk bereaksi dan berbuat. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar yang dapat pula berupa fikiran, perasaan atau gerakan atau tindakan akibat adanya rangsangan. Jadi, perubahan tingkah laku akibat kegiatan belajar dapat diwujudkan konkret iaitu yang dapat diamati atau tidak konkret iaitu yang tidak dapat diamati. Beliau menjalankan eksperimen kucing lapar yang dimasukkan dalam sangkar iaitu puzzle box. Diketahui bahawa supaya tercapai hubungan antara stimulus dan respons, perlu adanya kemampuan untuk memilih respon yang tepat serta melalui usaha-usaha atau percubaan-percubaan iaitu trial dengan kegagalan-kegagalan seperti error terlebih dahulu. Ada 3 hukum belajar yang utama iaitu hukum efek, hukum latihan dan hukum kesiapan. Hukum pertama ialah hukum kesiapan iaitu Law of Readiness, iaitu semakin siap suatu organisme memperoleh suatu
perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan menimbulkan kepuasan individu sehingga asosiasi cenderung diperkuat. Yang kedua ialah hukum latihan, iaitu law of exercise, iaitu semakin sering suatu tingkah laku diulang atau dilatih digunakan, maka asosiasi tersebut akan semakin kuat. Yang ketiga ialah hukum akibat, iaitu law of effect, iaitu hubungan stimulus respon cenderung diperkuat bila akibatnya menyenangkan dan cenderung diperlemah jika akibatnya tidak memuaskan. Seterusnya, bagi tokoh yang kedua pula ialah Ivan Petrovich Pavlov pada tahun 1849 sehingga 1936. Beliau mempunyai konsep klasik conditioning, iaitu perkondisian atau persyaratan klasik, di mana adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percubaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan neutral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Mula-mula, ia menunjukkan makanan, iaitu unconditioned stimulus, kepada anjing yang sedang kelaparan dan mengeluarkan air liur, unconditioned response. Kemudian, Pavlov membunyikan bel yang conditioned stimulus yang diteruskan dengan pemberian makanan, iaitu unconditioned stimulus kepada anjing. Selanjutnya, dalam penelitian Pavlov yang sering terjadi adalah ketika bel mula dibunyikan, maka pada saat yang sama anjing mengeluarkan air liurnya. Anjing merespon bel tersebut dengan air liurnya meskipun tanpa adanya makanan. Classical conditioning telah terjadi. Maka urutan kejadian melalui percubaan terhadap anjing, yang pertama US, iaitu unconditioned stimulus, di mana stimulus asli atau neutral, stimulus tidak dikondisikan, iaitu stimulus yang langsung menimbulkan respons. Misalnya daging dapat merangsang anjing untuk mengeluarkan air liur. Yang kedua ialah UR, iaitu unconditioned response. Disebut perilaku responden, iaitu respondent behavior. Respon tak bersyarat, iaitu respon yang muncul dengan hadirnya US, iaitu air liur anjing keluar kerana anjing melihat daging. Yang ketiga CS, iaitu conditioning stimulus. Stimulus bersyarat, iaitu stimulus yang tidak dapat langsung menimbulkan respons. Agar dapat menimbulkan respon perlu dipasangkan dengan US secara terus-menerus agar menimbulkan respon. Misalnya, bunyi bel akan menyebabkan anjing mengeluarkan air liur jika selalu dipasangkan dengan daging. Yang keempat ialah CR, iaitu conditioning response. Iaitu respon bersyarat, iaitu respon yang muncul dengan hadirnya CS. Misalnya, air liur anjing keluar kerana anjing mendengar bel. Bagi tokoh yang ketiga pula ialah Bernhard Friedrich Skinner, iaitu pada tahun 1904 sehingga 1990. Konsep-konsep yang dikemukakan Skinner tentang belajar lebih mengungguli konsep para tokoh sebelumnya. Ia mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana namun lebih kompresif. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku tidaklah sesederhana yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Menurutnya, respon yang diterima seseorang itu tidak sesederhana itu kerana stimulus-stimulus yang diberikan akan saling berinteraksi dan interaksi antara stimulus itu akan mempengaruhi respon yang dihasilkan. Respon yang diberikan ini memiliki konsekuensi inilah yang nantinya mempengaruhi munculnya perilaku Slevin 2000. Oleh kerana itu, dalam memahami tingkah laku seseorang secara benar harus memahami hubungan antara stimulus yang satu dengan lainnya, serta memahami konsep yang mungkin dimunculkan dan berbagai konsekuensi yang mungkin timbul akibat respon tersebut. Skinner juga mengemukakan bahawa dengan menggunakan perubahan-perubahan mental sebagai alat untuk menjelaskan tingkah laku hanya akan menambah rumitnya masalah sebab setiap alat yang digunakan perlu menjelaskan lagi. Demikian seterusnya, prinsip-prinsip utama pandangan Skinner. Yang pertama ialah descriptive behaviorism, iaitu pendekatan eksperimental yang sistematis pada perilaku yang spesifik untuk mendapatkan hubungan SR. Pendekatannya induktif. Dalam hal ini, pengaruh Watson jelas terlihat. Yang kedua, empathy organism, menolak adanya proses internal pada individu. Yang ketiga, menolak menggunakan metod statistikal mendasarkan pengetahuannya pada subjek tunggal atau subjek yang sedikit namun dengan manipulasi eksperimental yang terkontrol dan sistematis.
Bagi tokoh yang ke-40 ialah Edwin Ray Guthrie. Asas belajar Guthrie yang utama adalah hukum kontiguiti, iaitu dapat diartikan sebagai rangkaian peristiwa, hal-hal atau benda-benda yang terus saling terkait antara satu dengan lainnya. Teori ini dikembangkan oleh Edwin Ray Guthrie pada tahun 1886 sehingga 1956. Guthrie menegaskan bahawa kombinasi stimulus yang muncul bersamaan dengan satu gerakan tertentu sehingga belajar adalah konsekuensi dari asosiasi antara stimulus dan respon tertentu, iaitu HTPU 2009. Guthrie juga menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Belajar terjadi kerana gerakan terakhir yang dilakukan mengubah situasi stimulus sedangkan tidak ada respon lain yang dapat terjadi. Penguatan sekadar hanya melindungi hasil belajar yang baru agar tidak hilang dengan jalan mencegah perolehan respon yang baru. Hubungan antara stimulus dan respon bersifat sementara. Oleh kerana dalam kegiatan belajar, peserta didik perlu sesering mungkin diberi stimulus agar hubungan stimulus dan respon bersifat lebih kuat dan menetap. Guthrie juga percaya bahawa hukuman punishment memegang peranan penting dalam proses belajar. Hukuman yang diberikan pada saat yang tepat akan mampu mengubah tingkah laku seseorang. Saran utama dari teori ini adalah guru harus dapat mengasosiasi stimulus respon secara tepat. Siswa harus dibimbing melakukan apa yang harus dipelajari. Dalam mengelola kelas, guru tidak boleh memberikan tugas yang mungkin diabaikan oleh anak. Bagi tokoh yang kelima ialah John Watson pada tahun 1878 sehingga 1958. Watson mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati, iaitu observable dan dapat diukur. Jadi, walaupun dia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun dia menganggap faktor tersebut sebagai hal yang tidak perlu diperhitungkan kerana tidak dapat diamati. Watson adalah seorang behaviorist murni kerana kajiannya tentang belajar disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain seperti fisika atau biologi yang sangat berorientasi pada pengalaman empirik semata, iaitu sejauh mana dapat diamati dan diukur. Minat awalnya adalah pada filsafat sebelum beralih ke psikologi kerana pengaruh Engel. Dalam karyanya ini, Watson menetapkan dasar konsep utama dari aliran behaviorism. Yang pertama ialah psikologi adalah cabang eksperimental dari natural science. Posisinya setara dengan ilmu kimia dan fisika sehingga introspeksi tidak punya tempat di dalamnya. Yang kedua ialah sejauh ini psikologi gagal dalam usahanya membuktikan jati diri sebagai natural science. Salah satu halangannya adalah keputusan untuk menjadikan bidang kesadaran sebagai objek psikologi. Oleh kerananya kesadaran atau mind harus dihapus dari ruang lingkup C. Yang ketiga ialah objek studi psikologi yang sebenarnya adalah perilaku nyata. Okey, seterusnya tokoh yang terlibat iaitu tokoh Clark L. Hall, tokoh yang ke-6 pada tahun 1884 sehingga 1952. Clark Hall juga menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan juga respon untuk menjelaskan pengertian belajar. Namun, Clark Hall sangat terpengaruh oleh teori evolusi Charles Darwin. Bagi Hall, seperti hal teori evolusi, semua fungsi tingkah laku bermanfaat, terutamanya untuk menjaga agar organisme tetap bertahan hidup. Oleh sebab itu, Hall mengatakan keperluan biologis ataupun drive dengan pememuasan keperluan biologis drive reductions adalah penting dengan menepati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia. Sehingga stimulus dalam kurungan stimulus dorongan dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan keperluan biologis. Walaupun respon yang muncul mungkin dapat berwujud bermacam-macam, penguatan tingkah laku juga dalam teori ini tetapi berkaitan dengan kondisi biologis. Cradle 1991. Seterusnya saya akan menerangkan 4 prinsip utama Clark Hall. Yang pertama iaitu reinforcement adalah faktor yang penting dalam belajar yang harus ada, namun fungsi reinforcement bagi Hall lebih sebagai drive reduction daripada satisfy factor. Yang kedua iaitu dalam mempelajari hubungan SR yang perlu dikaji dalam peranan dari intervening variable atau juga dikenali sebagai unsur O.
Faktor O ini adalah organisma. Faktor O ini adalah kondisi di mana internal dan juga sesuatu yang disimpulkan, dan kesannya dapat dilihat pada faktor R yang merupa sebagai output. Kerana pandangan ini, Hall dikritik kerana bukan biorism yang sejati. Dan yang ketiga iaitu proses belajar baharu terjadi setelah keseimbangan biologis terjadi. Di sini nampaknya pengaruh teori Darwin yang mementingkan adaptasi biologis organisma. Dan yang keempat iaitu hypothetical iaitu deductive theory. Nama saya Nur Izzah binti Muhammad Basri yang bernombor matrik DB210045 yang akan menerangkan tentang kesimpulan. Teori pembelajaran behaviorisme dia merupakan adalah salah satu kajian saintifik yang untuk mengenali tingkah laku manusia. Dalam bahasa lain dia dipanggil stimulus respon yang menghasilkan tingkah laku. Teori ini dia sebagai gantian, sebagai pelaziman gantian atau pelaziman pemindahan dan pelaziman bergerak balas atau responden. Teori pembelajaran behaviorisme ni dia fokus lebih kepada tingkah laku manusia. Tingkah laku daripada sekitaran, seperti contoh pendekatan pengajaran guru dalam bilik darjah. Sebab pelajar bergantung untuk mempelajari kandungan sesuatu, iaitu pembelajaran yang menjelaskan dan memberi dan meningkatkan konsep teori yang memberikan pendedahan dan pengetahuan tentang behaviorisme kepada bakal guru dalam proses mengenapasi sistem pendidikan. Setiap teori dia mempunyai tokoh dia tersendiri. Seperti teori behaviorisme, dia pun ada tokoh dia tersendiri seperti Skinner, Edward Roy, John Watson dan sebagainya. Tokoh-tokoh ni dia akan memberi pendapat yang tersendiri tentang teori ini dan dia akan mempercayai tingkah laku boleh dilihat melalui mata. Banyak sumbangan tentang teori behaviorisme ni seperti dia dapat memotivkan pelajar, mewujudkan sikap hormat orang tua, dia mewujudkan suasana pembelajaran yang menarik, memupuk sikap prihatin, mewujudkan suasana yang baru, melahirkan pelajar yang berdaya saing, mendisiplinkan pelajar dan banyak. Melalui kajian teori behaviorisme ni, dia menceritakan tentang pengenalan, definisi, sejarah perkembangan, konsep asas, tujuan, tokoh yang terlibat dan rumusan kepada keseluruhan teori behaviorisme. Saya teruskan dengan soalan pengukuhan. Di dalam modul teori behaviorism ini, kami sediakan 10 soalan pengukuhan berserta 3 pilihan jawapan A, B, C. Okey, bagi soalan pertama ialah yang manakah merupakan definisi bagi behaviorism? A. Kajian saintifik mengenai tingkah laku manusia. B. Satu pendekatan dan teori yang berpaksikan kepada sikap individual yang ditafsirkan sebagai mementingkan diri sendiri dan mencari kuasa untuk terus kekal. C. Satu pendekatan pengajaran berdasarkan penyelidikan tentang bagaimana manusia belajar. Soalan kedua, nyatakan 2 prinsip yang terdapat dalam teori behaviorism. A. Teori pelaziman klasik dan teori pelaziman operan. B. Teori klasik dan teori operan. C. Teori kognitif dan teori realism. Dan soalan ketiga, teori ini lebih kepada mengaplikasikan dan melatih seseorang pelajar agar mahir dalam sesuatu bidang tertentu. Berdasarkan pernyataan berikut, manakah yang merupakan teori? A. Teori pelaziman klasik. B. Teori pelaziman operan. C. Teori kognitif. Okey, soalan pengukuhan bagi soalan keempat iaitu nyatakan tokoh-tokoh yang telah menerbitkan buku yang berjudul Behavior of Organism, di mana ia telah memperkenalkan teori pelaziman operan Skinner dengan menggunakan tikus dan juga kontrak Skinner. A. Evan Pavlov. B. Burroughs F. Skinner. C. Edward Lee Thorndike. Dan soalan pengukuhan yang kelima iaitu tokoh yang mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan juga respon, namun stimulus dan respon yang dimaksudkan harus diamati dan dapat diukur ialah A. John Watson. B. Clark L. Hall. C. Albert Bandura. Soalan pengukuhan yang keenam iaitu observational learning atau modeling adalah faktor penting dalam proses belajar manusia. Adalah merupakan teori utama bagi tokoh. A. Johnson Watson. B. Albert Bandura. C. Clark L. Hall.
Soalan pengukuhan yang ketujuh iaitu terdapat dalam kurungan hukuman belajar yang utama dalam teori Edward Lee Thorndike. A. 5, B. 4, C. 3. Soalan pengukuhan yang ke-8, tokoh Ivan Pavlov menggunakan konsep dalam kurungan di dalamnya kajiannya. A. Pengeluaran air liur anjing. B. Eksperimen kucing lapar. C. Tingkah laku tikus. Soalan pengukuhan yang ke-9 iaitu tokoh yang pertama di dalam teori behaviorism ialah A. Albert Bandura. B. Clark L. Hall. C. Edward Lee Thorndike. Dan soalan pengukuhan yang terakhir iaitu soalan pengukuhan ke-10 ialah tokoh yang menyatakan bahawa memerlukan ganjaran seperti kata-kata pujian agar prestasi pelajar meningkat adalah A. Bruce Pendix Skinner. B. Clark L. Hall. C. Ivan Pendix Pavlov. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.